terumbang-ambing. Sekejap dia macam ni, sekejap dia macam tu, dan pada penghujung filem baru kadang trailer tak best, filmnya best. Kadang trailer je gempak nak mati, tapi filmnya ke laut. Masin mulut kau. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem arahan Razai Syam Rashid, iaitu filem Mulut Puaka pula, Mulut Masin. Okay, Mulut Masin ini adalah sebuah filem bergenre komedi slash seram, yang dibintangi oleh J. Nazif, Danish Hazrik, Muzayin Mahyudin, Asad Motauh, Kasia Iman, Lan Pet Pet, Aloy Paradox, Maria Farida, Paradia, Khatijah Tan, Azman Hassan dan ramai lagi. Dia basically mengisahkan tentang keluarga Ajib, lakonan J. Nazif, baru sahaja kehilangan nenek mereka dan semua balik kampung. Dan apabila diorang nak berbincang pasal wasiat tu, tengok-tengok wasiat tu telah dihilangkan oleh kanak-kanak ni kan. So apa yang mereka harus lakukan adalah diorang kena cari balik wasiat yang diorang hilangkan tu. Okay, so that was basically it. Aku tak nak sentuh banyak sangat sebab daripada mula lagi dah ada benda yang dia tak tunjuk dalam trailer tau. So aku just bagi tahu apa yang aku ingat dalam trailer je lah. Honestly aku ada sedikit expectation untuk filem ni sebab pengarah dia Razai Syam Rashid, dan sayangnya tak mencapai level apa yang aku harapkan. Dan dia nak kata capai level moderate mungkin dari segi technical. Okay, dari segi plot dia, okay, aku cerita apa yang bagus ni lah tentang filem Mulut Masin ni dulu. Mulut Masin ni filem dia bagus dari segi highlight of the idea. Macam mana cakap, dia highlightkan tentang penggunaan bahasa Jawi, semangat kekeluargaan, dan juga ni lah persahabatan di antara cousin-cousin ni semua kan. Dia punya background music memang on point. Dia punya mula sampai habis tak ada satu pun yang aku rasa macam tak kena. Dia punya music background was good. Dan pelakon dia kanak-kanak, aku highlightkan kepada J. Nazif dan juga J. Nazif antara J. Nazif dan juga ni watak Azan, watak Ajib dan juga Azan. Dua-dua ni dia orang punya, kau tahu tak, cara dia orang cakap tu natural, tapi dia cakap sebutir-sebutir yang jelas tau. Bukan macam aku cakap ni. Aku cakap ni memang tak jelas lah. Dia memang cakap sebutir-sebutir dan aku suka benda tu. Budak ni pandai bercakap dalam keadaan yang normal, tapi kau boleh dengar sebutir-sebutir apa yang dia cakap. So itu satu benda yang bagus. Kemudian lakonan kanak-kanak, aku nak bagi highlight kepada watak Boyot dan juga Azan, okay, yang dilakonkan oleh Danish Hazrik dan juga Muzayin Mahyudin. Okay, dua karakter ni was good. Dia punya progression of character daripada mula sampai habis memang jelas, dan kau boleh nampak perubahan dari segi karakter tersebut. Dan kau boleh jelas nampak dia ni macam mana. Okay, Boyot ni jenis yang macam mana, suka biskut dan jenis penakut. Memang jelas tanpa diperlu sebut pun yang dia tu adalah penakut. Azan pun sama. So dia punya karakter tu jelas. Okay, the looks of it looks like a film. Okay, kalau kau pergi kat Pawagam, kau tengok filem ni, yes, ni adalah filem. Okay, dia bukan takat telefilm dekat TV ke apa ke, tak. Jokes 50-50. Ada yang aku dapat tangkap dan aku gelak, tapi ada juga yang aku macam it could be better dengan cara yang berlainan. Benda tu lah aku rasa tu juga yang aku boleh puji tentang filem ni. Selain daripada tu, aku nak highlight paling utama adalah the development of character, watak yang dimainkan oleh Asad Motauh dan juga J. Nazif sebagai dia ada dua karakter yang aku nak mention dalam ni adalah watak utama iaitu Ajib, lakonan J. Nazif, dan juga Roy oleh Asad Motauh. Okay, dua karakter ni, okay, dia cerita macam ni. Roy pula, Ajib kata kat semua orang yang Roy ni adalah orang yang poyo, tapi sepanjang filem tu kau tak nampak pun Roy ni poyo. That's the thing, benda tu tak nampak. Benda tu bukan nak salahkan Asad Motauh yang melakonkan watak tersebut. Mungkin dari segi apa yang dia cakap tu tak nampak dia ni poyo langsung. Hanya dibagi tahu oleh watak Ajib saja. Ajib ni yang beritahu dia ni poyo. Tapi sepanjang filem tu kau tak nampak pun dia ni poyo. So Ajib ni pula, watak dia ni terumbang-ambing. Sekejap dia ni budak yang baik, sekejap dia ni budak yang nakal, sekejap budak ni tak, dia tak maintain benda tu. Terumbang-ambing. Sekejap dia macam ni, sekejap dia macam tu, dan pada penghujung filem baru benda tu okay, dah static. Benda tu dah nampak dah. So progression of character watak utama dengan watak yang dibenci oleh watak utama ni yang tak nampak benda tu. Walau bagaimanapun watak sampingan diorang macam tu lah, Azan dan juga Boyot,
lebih menyerlah membanding dua orang ni kan. Plot, there's a lot of moment yang audience biasa macam aku ni boleh petikaikan apa yang diorang decide untuk perjalanan filem ni. Okay, aku bagi example dalam sini dia ada satu moment tu, ada orang tengah tidur, okay, dekat kawasan kampung kan, dekat hall, budak-budak ni tengah tidur. Lepas tu Ajib ni terbangun sebab dia kena lempar garam dekat mulut dia. Garam dekat mulut dia. Dan dia nampak hantu nenek dia. So dia kejut semua orang. Dan perbualan diorang selepas tu, selepas kesemua budak-budak tu ada garam kat mulut diorang, perbualan diorang leads them to go ke kubur. Benda tu tak nampak tak logik. Kau bayangkan dekat kampung, orang tua pun memang takut nak pergi ke kubur sebab tengah malam haiwan tengah aktif, tiba-tiba kau terjumpa harimau ke, terjumpa babi hutan ke apa ke. So orang tua pun tak nak keluar malam untuk pergi ke kubur, apatah lagi kanak-kanak. Benda tu tak logik, benda tu tak nampak. Diorang decide untuk pergi ke kubur, the decision making of character tu yang tak logik. Benda tu aku bukan kata benda ni kosong je tau. Aku bagi example dan juga solusi untuk scene tersebut. Why not jadikan Ajib ni terbangun disebabkan dia punya garam terlempar kat mulut, dan dia ternampak hantu nenek dia, dan dia nak pergi jumpa nenek dia sebab dia rindu. Okay, dia pergi keluar rumah, dan budak-budak ni pun azan semua ni terbangun, terdengar bunyi tapak kaki dia ni. Dan kenapa Ajib nak pergi keluar tu? Dia pergi mana ni? Weh, jom. Diorang nak pergi ni lah, pergi ikut Ajib ni sebab tengah-tengah pagi buta kot, pergi keluar. Lepas tu pergi ke kubur lagi. Memang tak lah diorang ni semua nak pergi kan. So the decision making of the kids tak menampakkan benda tu logik. Benda tu nampak, aku tak tahu lah ni dari segi plot writing dia ke apa ke. Aku tak tahu the detail perkataan yang digunakan sebab aku bukan orang industri. Tapi the decision making of the character tak logik. Itulah benda yang paling obvious. Daripada mula lagi aku perasan benda ni, dia tak, aku bukannya nak benda tu logik, hantu tu tak ada ke apa ke, tak. Ni bukan soal benda supernatural ke tak. Ni dari segi decision making karakter tu. Itu yang membuatkan macam, siapa yang nak buat benda macam ni? Yes, aku faham cerita hantu banyak je watak-watak yang mengambil keputusan yang bodoh kan. Tapi takkanlah benda simple macam ni pun nak buat benda tu bodoh. Ada banyak lagi alternatif untuk pergi menjerumuskan diorang pergi ke kubur. Tapi diorang ambil jalan mudah dengan memberikan budak-budak ni buat decision untuk pergi bersama-sama pergi ke kubur. Apa kejadah? Benda tu tak masuk akal. Tak masuk akal. Okay? Selain benda tu, watak-watak yang adult, diorang nak kata screen time diorang memang sikit. Memang filem ni fokuskan kepada budak-budak tu saja. Orang tua tak terlibat sangat. Okay? Dan benda tu tak, contoh aku bagi example lagi sekali. Waktu berbuka, masa tu tengah bergaduh, budak-budak ni telah hilangkan wasiat. Lepas tu orang tua ni pergi suruh budak-budak ni juga pergi cari wasiat tu pada waktu malam. Benda tu, padahal tu selepas hari, selepas dia orang mencari tau, tapi tak jumpa juga. So why not? Kenapa orang tua ni, yes aku faham, dia nak menunjukkan orang tua ni tak bertanggungjawab, tapi beragak lah. Takkanlah orang tua nak suruh budak-budak pergi cari juga tengah-tengah malam ni. Gila apa? Benda tu tak, melainkan kalau dia buat benda tu secara senyap-senyap. Tapi benda ni dah kantoi, orang tua dah tahu. So kenapa kau nak push lagi budak-budak ni pergi cari? Macam dia tak kena lah bagi pandangan orang adult sebenarnya. Mungkin kanak-kanak mungkin nampak logik, tapi sebagai orang adult kau tengok benda ni macam apa shell. Pada penghujung filem ni dia ada konflik yang agak menyentuh hati sebenarnya. Tapi disebabkan dia punya pacing kot, terlalu laju, kau tak sempat nak rasa tangisan Ajib tu. Benda tu tak kemas pada penghujung filem tu. Aku sayang lah sebab Raza Hisham Rashid kan, dia pernah buat Pusaka. Aku tu tak faham kenapa pengarah-pengarah gempak pada tahun-tahun lepas ni, tahun ni tiba-tiba nak buat filem komedi. Kenapa semua nak buat filem komedi ni? Pelik betul aku. Kenapa tak buat filem seram je? Eddie Rentih itu buat Pasal Kau selepas dia buat filem gempak action kan. Lepas tu Raza Hisham Rashid dia nak buat filem kelakar pula. Tapi ini adalah filem pertama. Next month, bulan Disember, dia akan keluarkan satu lagi filem
yang ada lakonan ni Mimi Lana, Namron dan juga Sherry Al-Haddad. So yang tu pun dia kata filem seram, bukan seram komedi, dia more to komedi sebenarnya, tapi tak tahu lah jalan cerita dia macam ni kan. Tapi tu nanti aku akan review, tu cerita lain. Tapi dari segi Mulut Masin ni, sayangnya dia tak capai. Dia daripada segi apa yang kau lihat tu memang cantik. Okay, lighting, editing, sound, okay, memang gempar. Tapi dari segi jalan cerita dia alamak, kenapa spoil tang dia punya ni. Skrip pun lebih kurang. Dia macam dia tak, conversation budak-budak tu sekejap tiba-tiba dia orang ni dia ada out of nowhere tiba-tiba cakap macam tu. Bukan nak kata dia orang ni bercakap benda yang mulut masin, tak. Ni daripada conversation yang biasa, tiba-tiba out of nowhere cakap pasal benda ni, tiba-tiba cakap pasal benda ni. Benda tu sekecara tiba-tiba tau. Aku rasa tu je aku nak bebel pasal Mulut Masin ni. Oh, kalau kau tengok poster dia sendiri, mana ada pocong. Filem ni tak ada pocong. Kat belakang tu tiba-tiba ada pocong kan? Tak ada. Filem ni tak ada pocong. Dan budak boyot ni pun tak pernah pegang apa nama benda tu. Tengok nama benda tu pun aku tak lupa. Dia tak ada pun. Tapi poster ni is irrelevant to the film sebenarnya. Is it worth my time? Sadly no. Dia rasa macam aku tengok shift malam raya hari tu. Kalau aku tengok beramai-ramai, kalau aku tersangkut dekat KL, aku seorang-seorang dekat KL, dekat satu bilik, dan aku tak boleh nak pergi jumpa dengan siapa-siapa, aku tengok filem ni seorang-seorang, bayar RM15.90, agak macam tak worth it kot. Tapi kalau kau balik kampung, kau tengok beramai-ramai, yes, benda tu berbaloi tengok beramai-ramai. Okay? Tapi kalau aku seorang ni memang tak, it's not worth my time. Rating untuk filem Mulut Masin ni, Zaf bagi sebanyak 2/5 bintang untuk filem Mulut Masin. Okay? So, kalau korang dah tonton filem Mulut Masin ni, apa pandangan korang tentang filem ni? Mungkin dari segi pandangan korang lebih enjoy menonton filem ni. Tapi mungkin dari segi pandangan Zaf sendiri yang tak kena bagi filem ni. Aku minta maaf lah kalau berturut-turut tak ada filem gempak yang muncul dekat dalam Astroverse ni, kecuali Butak je. Butak itu okay. Yes, Butak lagi better daripada Mulut Masin ni. Aku rasa Butak lagi better. Okay. Apa pandangan you guys tentang filem Mulut Masin ni? Mulut baka lagi. Apa pandangan you guys tentang filem Mulut Masin ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.